Malaysia merupakan salah sebuah negara yang perlu mempraktikkan konsep insan seimbang agar dapat mewujudkan persekitaran masyarakat yang harmoni. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan konsep insan seimbang? Ia bermaksud insan yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan, mempunyai fikiran dan jiwa yang tenteram serta mempunyai tubuh badan yang cergas. Terlebih dahulu, kita perlu memahami 4 unsur yang terdapat dalam konsep insan seimbang ini, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Unsur jasmani ialah unsur yang berkaitan dengan jasad atau tubuh badan atau disebut fizikal. Sebagai contoh, seseorang itu perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti melakukan aktiviti kecergasan di waktu lapang. Yang kedua, rohani. Kerohanian atau rohani dalam maksud terhad merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan roh. Yang ketiga, emosi. Emosi adalah perasaan kuat yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Dan yang keempat, intelektual. Kebolehan memahami dan berfikir secara bijaksana atau kebolehan melakukannya pada tahap yang tinggi. Apabila individu tersebut memahami kesemua unsur-unsur tersebut, maka masyarakat yang seimbang dan harmoni dapat diwujudkan. Menurut kepada artikel Siti Nurhidayatul Razali, Purata Rakyat Malaysia online 6 jam sehari. Berbalik kepada isu kita pada hari ini, iaitu ketagihan internet dalam kalangan masyarakat. Sebenarnya, ketagihan internet akan memberi impak yang negatif kepada konsep insan seimbang. Ini kerana individu akan leka menggunakan media sosial sehingga ia menjejaskan kesihatan mereka. Seterusnya, ia akan membuat masyarakat menjadi tidak dapat berfikiran secara kritis. Selain itu, pada masa panjang, ketagihan internet akan menyebabkan kita menghadapi tekanan yang tinggi dan menyebabkan kita mudah terpengaruh oleh unsur negatif. Jelaslah bahawa ketagihan internet bercanggah dengan konsep insan seimbang. Akhir kata, saya ingin menekankan bahawa kita hendaklah mengambil inisiatif untuk mengurangkan masalah ini daripada berleluasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Di sini kita telah masuk kepada aliran pemikiran falsafah. Untuk pengetahuan semua, falsafah terbagi kepada 2 jenis aliran, iaitu falsafah teoretikal dan falsafah praktikal. Maka di sini saya akan kaitkan falsafah praktikal dengan isu semasa yang telah kami pilih, iaitu ketagihan internet. Definisi falsafah praktikal ialah perbincangan falsafah dalam disiplin tertentu dan mempunyai aplikasi yang jelas, misalnya etika dan peradaban. Justru boleh dikatakan bahawa falsafah etika merupakan salah satu aliran falsafah praktikal yang membincangkan tentang tingkah laku dan pandangan baik dan buruk bagi sesuatu tindakan manusia. Kita dapat mengaitkan falsafah etika ini dengan isu ketagihan internet kerana terdapat etika-etika yang perlu dipatuhi dalam penggunaan internet supaya dapat menjamin kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat kini. Antara elemen tanggungjawab sosial yang dapat kami simpulkan daripada vlog ini dengan ketagihan internet adalah elemen pemantauan, elemen perhatian dan elemen nasihat. Elemen-elemen ini boleh dikaitkan dengan cara-cara masyarakat mengatasi masalah ketagihan internet dalam jiwa setengah individu. Bagi elemen pemantauan, masyarakat perlulah memantau penggunaan internet anak-anak mereka dengan menetapkan tempoh penggunaannya, seperti menetapkan penggunaan internet selama 1 jam 30 minit bagi setiap sisi, iaitu pagi, petang dan malam kepada golongan yang berumur 15 tahun ke bawah. Seterusnya, elemen perhatian. Masyarakat perlu memberi perhatian dan meluangkan masa bersama-sama ahli keluarga masing-masing dengan mengadakan aktiviti yang bermanfaat, iaitu makan bersama-sama pada waktu malam dan melakukan aktiviti riadah pada waktu petang. Akhir sekali, elemen nasihat. Masyarakat perlu memberi nasihat serta peringatan tentang bahayanya ketagihan internet itu. Antara kesan daripada ketagihan internet ialah membuang masa, merosakkan pemikiran seseorang, membazir duit dan boleh merosakkan kesihatan diri sendiri. Manakala bagi aktiviti komunikasi yang boleh masyarakat lakukan dalam membendung masalah ketagihan internet ialah masyarakat boleh menganjurkan aktiviti gotong royong di kawasan perumahan. Hal ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama kita dan dapat mengurangkan penggunaan internet dalam kalangan individu. Seterusnya, masyarakat haruslah mengadakan ceramah motivasi berkaitan dengan penyalahgunaan internet. Maka yang demikian, setiap individu yang hadir ceramah tersebut dapat menambah lagi ilmu pengetahuan beliau dan meningkatkan kesedaran tentang bahayanya ketagihan internet ini. Akhir sekali, masyarakat boleh mengadakan aktiviti riadah bersama-sama pada hujung minggu. Hal ini menyebabkan golongan yang ketagih internet berminat untuk menyertai bersama kerana dapat menyihatkan tubuh badan serta mencerdaskan otak. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah sukan neka, merentas desa dan berjogging bersama-sama.
Ini merupakan respon pelajar terhadap isu ketagihan penggunaan internet. Di sini dapat kita lihat beberapa kesan yang akan menimpa seseorang sekiranya terlalu ketagih dengan penggunaan internet. Oleh itu, dari perspektif pelajar ijazah sarjana muda didaktik, kami telah mengenal pasti bahawa seseorang yang ketagih dengan penggunaan internet akan cenderung mengamalkan pemakanan yang tidak seimbang dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini kerana mereka terlalu leka dengan kehidupan alam maya. Mereka akan bertindak sambil lewa tanpa berfikir panjang mengenai tabiat pemakanan yang diambil. Seterusnya, individu seperti ini gemar mengamalkan tabiat pemakanan yang tidak sihat, iaitu kerap makan makanan segera seperti burger daging, makanan ringan seperti jajan, air bikarbonat dan sebagainya yang sememangnya memudaratkan kesihatan diri sendiri. Justeru, mereka akan mudah terpengaruh dengan iklan makanan seperti suplemen untuk tinggi, untuk kurus dan sebagainya. Kesan yang terakhir ialah individu yang mempraktikkan amalan sebegini akan mudah mendapat sebarang penyakit, terutamanya penyakit kronik seperti diabetes, darah tinggi, obesiti dan sebagainya kerana sistem imuniti tubuh badan mereka menjadi semakin lemah. Disebabkan terlalu banyak kesan negatif yang dapat kita kupas sebentar tadi, maka kami paparkan kepada anda semua sebahagian jalan penyelesaian yang dapat kita praktikkan. Yang pertama, seseorang itu mestilah menghadkan waktu penggunaan internet dan tetapkan jangka masa yang diperlukan ketika melayari internet dan media sosial bagi mengelakkan berlakunya pembaziran masa. Selain itu, kita juga disarankan untuk membuat penggera ataupun lebih dikenali sebagai alam untuk membahagikan waktu makan dan juga rehat. Hal ini mampu membantu dalam mengawal kekerapan seseorang melayari internet. Kehidupan juga akan lebih terjamin. Seterusnya, tetapkan objektif dan matlamat sebelum melayari laman web supaya tugasan tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin. Kehidupan kita akan lebih terurus dan juga lebih produktif. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahawa isu ketagihan internet merupakan fenomena yang amat membimbangkan. Perkara ini perlu dibendung dengan sebaik mungkin kerana ianya membawa keburukan yang sangat mendalam kepada seluruh masyarakat dan setiap individu. Kesimpulannya, insan yang seimbang dan sejahtera tidak dapat dibentuk sekiranya aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek seseorang individu itu tidak lengkap serta mampu menghalang kepada pembentukan insan yang seimbang.